kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Silakan Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Ketua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Hulu Selangor di atas soalan dikemukakan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bekerja sama erat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memberi kesedaran dan perlindungan yang sewajarnya kepada warga emas yang merupakan golongan yang berisiko tinggi akibat daripada jangkitan COVID-19 kerana faktor umur dan juga penyakit kronik. Di antara program yang telah dilaksanakan di antaranya ialah sambutan Hari Warga Emas pada tahun ini yang diraikan pada 1 Oktober 2020 diraikan dalam suasana pandemik COVID-19. Sehubungan dengan ini, tema yang dipilih bagi sambutan Hari Warga Emas untuk tahun 2020 peringkat kebangsaan ialah pandemik dan penuaan mendepani perubahan. Di mana di antara program yang dilaksanakan adalah forum berkaitan dengan kesediaan warga emas terhadap norma baru semasa pandemik COVID-19, impak dan penjagaan kesihatan dari segi fizikal dan emosi, mental dan juga program dialog berkaitan dengan peranan Kementerian Wanita dalam mendepani isu pandemik COVID-19. Begitu juga di antara program seterusnya ialah saringan COVID-19 yang dilaksanakan dengan kerjasama KKM kepada semua penghuni dan kaki tangan di 17 buah institusi kebajikan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang melibatkan 2,376 penghuni. Saringan ini bertujuan untuk mencegah penularan penyakit di institusi warga emas dan saringan ini diperluaskan kepada 432 pusat jagaan yang dikendalikan oleh pihak swasta dan pertubuhan bukan kerajaan yang mana sejumlah 14,049 penghuni dan kaki tangan telah disaring. Begitu juga kami mewujudkan garis panduan pencegahan dan kawalan penyakit COVID-19 ini di pusat jagaan warga emas yang berkediaman kerajaan, swasta dan NGO pada perintah kawalan perakan sebagai rujukan dan panduan pusat-pusat tersebut dalam menghadapi situasi pandemik ini. Talian kasih 1599 dan talian khas kaunseling COVID-19 juga disediakan untuk memberi sokongan psikologi kepada orang ramai termasuk warga emas yang terkesan akibat daripada penularan wabak dan perintah kawalan PKP ini. Dan begitu juga telekaunseling 24 jam sehari yang merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk memastikan kesihatan mental rakyat Malaysia sentiasa berada tahap yang stabil. Dan begitu juga proses yang kelima, proses disinfeksi institusi warga emas JKM dan penyediaan peralatan dan serta keperluan institusi juga disediakan. Dan yang keenam, program khidmat bantu di rumah atau home help service iaitu di mana program ini diadakan sepanjang tempoh PKP dan sehingga Oktober 2020 terdapat seramai 1,992 sukarelawan yang telah memberi khidmat bantu di rumah kepada seramai lebih kurang 5,826 warga emas di seluruh negara. Dan Alhamdulillah pada bajet akan datang di mana dinaikkan allowance mereka daripada 150 kepada RM400 sebulan dan sagu hati kepada klien juga dinaikkan daripada 30 kepada 800 sebulan. Dan yang ketujuh akhirnya ialah bantuan prihatin kepada pusat aktiviti warga emas di mana melibatkan 131 pusat warga emas dan memberi manfaat kepada 44,000 warga emas yang berdaftar. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Datuk Yang di-Pertua, kita tidak boleh menafikan bahawa warga emas telah menyumbangkan jasa kepada keluarga dan masyarakat. Dan kita juga sedia maklum, sejak PKP dilaksanakan, masyarakat mengalami kesempitan hidup. Jika dulu setiap bulan mampu menyalurkan duit belanjawan untuk orang tua, tetapi kini tidak mampu atas sebab ada setengah-setengah keluarga gaji dipotong atau telah dibuang kerja. Maka secara tidak langsung ibu bapa dari golongan warga emas ini juga mengalami kekurangan sumber untuk menampung kehidupan. Datuk Pengerusi, soalan saya, apakah bantuan yang dapat kementerian hulurkan kepada kes yang seperti ini dan apakah pihak JKM dapat memberikan pertimbangan khususnya untuk warga emas ini juga dapat menerima bantuan JKM buat sementara waktu. Dalam konteks kita
memperjuangkan kebajikan untuk M40 dan B40, warga emas tidak seharusnya kita pinggirkan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Silakan Timbalan Menteri. Ya, terima kasih Yang di-Pertua dan terima kasih YB Kuala Selangor yang telah mengukakan soalan tambahan. Sebenarnya kerajaan telah menyediakan pelbagai bantuan untuk meringankan beban warga emas yang terkesan. Kita sangat memahami dan saya menyeru supaya mereka yang memerlukan ini berhubung terus dengan pihak pejabat JKM daerah yang terdekat. Kita menyediakan bantuan orang tua, ya, bantuan khas untuk orang tua untuk mereka yang memerlukan, dan kita juga menyediakan beberapa institusi untuk membantu mereka yang memerlukan. Di antara institusi yang kita iaitu kita ada rumah seri kenangan. Ini adalah bagi mereka yang terkesan, terutama bagi mereka yang memerlukan, warga emas yang daif yang memerlukan perlindungan. Kita ada juga rumah ihsan, yang ini adalah bagi golongan warga emas yang mungkin mereka ini tidak berwaris ataupun sebatang kara. Dan kita ada juga program Desa Bina Diri. Ini bagi mereka yang boleh lagi aktif dan memerlukan latihan skill untuk kita memberi ruang kepada mereka untuk mendapat apa-apa jua yang boleh dimanfaatkan daripada ruang yang ada. Jadi semua ini adalah untuk kita memberi perlindungan, penjagaan, pemulihan kepada golongan yang memerlukan. Jadi saya harap boleh berhubung dengan pejabat JKM yang terdekat untuk mendapat maklumat yang lebih jelas. Terima kasih.